إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih Tuan Haji pengurusi majlis yang dimuliakan Tuan Imam ahli dan kuasa masjid, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jal, diberikan ruangan masa untuk kita sejenak berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita dikategorikan sebagai hamba Allah yang merealisasikan tuntutannya, sebagaimana kata Nabi di dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan bagi setiap individu muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menuntut ilmu bukan ada had-had ataupun ketetapan masanya. Bukan hanya ketika ingin berbicara soal Isra dan Mi'raj kita menuntut ilmu, ataupun berbicara soal Muharram, berbicara soal Ramadan. Bahkan menuntut ilmu ini dia merentasi peristiwa-peristiwa besar dan bersejarah dalam Islam. Maknanya dalam agama kita, segala sesuatu yang ingin kita praktikkan, segala sesuatu yang ingin kita amalkan, ia berkehendak kepada ilmu. Sebab itu di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah syurga yang kami wariskan kepada mereka semua atas apa yang mereka amalkan, yakni atas apa yang mereka praktikkan. Maka mana mungkin kita beramal dengan sesuatu perkara tanpa ada asas ilmu pengetahuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita nak berbicara soal Isra dan Mi'raj, juga kita berbicara atas asas ilmu, di mana kita ingin mengambil dan memetik pengajaran daripada peristiwa ini. Bukan sekadar saban tahun bila tiba bulan Rejab kita akan mengadakan program-program berbincang ataupun berbicara soal sejarah Isra dan Mi'raj sebagai satu rancangan tahunan. Sebaliknya, apa yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kisah para nabi dan para rasul ini perlu kita manfaatkan dan jadikan ia sebagai ibrah. Kata Allah di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah para nabi ini merupakan ibrah, pengajaran bagi ulil albab, mereka-mereka yang tajam dan dalam kefahaman dan penelitian mereka dan penganalisaan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, saya tekankan sekali lagi, kita perlu lihat dari perspektif ilmu. Maknanya riwayat-riwayat penceritaan tentangnya hendaklah berasaskan ilmu, bukan dongengan ataupun cerita-cerita tanpa ada substance, tanpa ada asas. Sebab riwayat sejarah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kala, tak semua, kadang-kala ada tokoh tambahnya yang menjadi rencah dan penyedap cerita. Dia buah Ajinomoto sikit, sedap lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cerita tentang Isra Mi'raj ni cerita perihal ghaib, perihal perjalanan Nabi SAW, tentang buraknya, tentang Jibrilnya, tentang perjalanan ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, kemudian naik Mi'rajnya ke langit. Langit yang pertama bertemu dengan Adam alaihissalam, langit yang kedua bertemu dengan
Isa dan juga Yahya. Langit yang ketiga bertemu dengan Yusuf, langit yang keempat bertemu dengan Idris, langit yang kelima bertemu dengan Harun, langit yang keenam bertemu dengan Musa, langit yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, seterusnya naik ke Sidratul Muntaha, tengok benda-benda yang pelik di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun lagi mendapat pensyariatan salat dari Allah Subhanahu wa taala, turun bertemu dengan Musa alaihi salam. Musa minta pensyariatan salat 50 waktu itu diringkaskan sampai beberapa kali ulang turun sampai jadi daripada 50 rakaat akhirnya jadi 50 rakaat, 50 waktu akhirnya jadi 5 waktu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu cerita ini, riwayat tersebut tuan-tuan tentang Isra Mi'raj ini kalau diteliti, kata seorang tokoh hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau hadis-hadis tentang Isra Mi'raj ini diriwayatkan daripada banyak jalan, daripada 16 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan cerita Isra dan Mi'raj, daripada kitab-kitab hadis yang masyhur. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Daud ada, Nasai ada, Tirmizi ada, Ibnu Majah ada, Muwatta Malik ada, Musnad Ahmad ada, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran daripada 2 surah, dalam surah Al-Isra pun ada ayat yang pertama, gambaran umum, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan juga di sana ada di dalam surah An-Najm ayat yang pertama sampai ayat yang ke-berapa belas. Jadi ini telah direkodkan secara facts, secara jelas. Jadi tidak boleh ada sebarang tokok tambah ke atas peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menyedapkan jalan cerita. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini orang cerita sedap. Cerita. Dalam ada beberapa tempoh yang lalu cerita Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, ada dalam dia tak apalah, dia nak cerita Nabi Adam turun Gunung Jerai ni tuan-tuan. Gunung Jerai atau Gunung Jerai? Kedah, tempat pelancongan kan. Ada pula kata Firaun, zaman Firaun tu dia nak buat mumia nak balut mayat supaya tahan mayat tersebut, dia kena pakai kapur barus ni tuan-tuan dan puan sekalian, katanya yang terbaik di dunia adalah di Yan, Kedah. Jadi orang Mesir pada ketika itu mereka datang ke Yan, Kedah, mereka ambil kapur barus daripada Yan, bawa balik bungkus mayat di Mesir pada ketika itu. Tuan-tuan, cerita-cerita yang macam ni, saya tidaklah bermaksud nak kata hang pembohong lah apalah, saya tak bermaksud sedemikian. Tetapi sejauh mana kebenaran cerita tersebut? Nabi Adam turun Gunung Jerai, itu yang dekat Tibet. Tibet adakan satu tapak kaki bersih besar. Orang Islam sebahagiannya kata itu tapak kaki Nabi Adam. Geng-geng Buddha kata itu tapak kaki Gautama Buddha. Jadi pakat nak berebut ni tapak kaki siapa? Jadi penceritaan, cerita-cerita yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak. Kita bukan nak menerjah sesiapa, tak. Tapi kita nak biar berbicara soal hal-hal gaib, khususnya hal-hal tentang Nabi-Nabi dan Rasul, dan lebih khusus lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, biar ada substance, biar ada fakta, biar ada bukti, dan ia terbina atas keyakinan. Nak yakin macam mana kalau tanpa nas? Jadi sebab tu kita nak cerita pasal Isra Mi'raj pun nak cerita melalui nas Quran dan melalui nas hadis. Walaupun jalan penceritaannya tak sedap, tak berapa nak sedap dan sebagainya, tapi itulah hakikatnya, itulah yang disampaikan kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih yang kita semua wajib meyakininya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini saya nak baca hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj. Hadis ni panjang, tapi tak apa, kita ambil manfaat daripada hadis ini. Teks daripada riwayat Muslim, hadis yang sahih sudah tentu, bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menceritakan perjalanan baginda ke Isra dan juga Mi'raj. Sebelum itu perlu kita ketahui Isra tu apa dia, Mi'raj tu apa. Saya kira umum pun mengetahui dan memahaminya.
Isra' ni merujuk kepada perjalanan di malam hari. Sara as-sair ni maknanya perjalanan waktu malam. Isra' perjalanan waktu malam. Mi'raj ni maksudnya daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Mi'raj asal daripada perkataan al-araj. Al-araj ni merujuk kepada tangga. Maknanya kalau tak tangga secara literal pun dia merujuk kepada sesuatu yang digunakan untuk kita naik ke atas. Satu gerakan, satu usaha naik ke atas. Seperti mana Nabi SAW bersama dengan Jibril AS naik ke Sidratul Muntaha daripada langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh. Cuma saya nak baca teks daripada hadis Anas bin Malik daripada Thabit Al-Bunani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sabda Nabi SAW, kata Nabi, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghal yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi qala farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. Ini perenggan pertama. Kata Nabi cerita kepada Anas bin Malik. Anas ni kita tahu, Anas bin Malik ni kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, mak kepada Anas mai bertemu dengan Nabi, datang bertemu dengan Nabi SAW, dia sedekahkan, wakafkan anak dia kepada Nabi. Kita wakafkan harta, orang lain pakat mai jumpa dengan Nabi, bagi rumah, bagi makanan, bagi apa-apa yang ada, wang, hadiah dan sebagainya. Tapi wanita ini dia tidak memiliki apa-apa harta benda. Tak ada harta, tak ada apa. Yang dia ada anak dia, Anas bin Malik, dia datang kepada Nabi, dia wakafkan anak dia untuk Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik ni daripada kecil duduk dengan Nabi SAW, menjadi khadam bagi Nabi SAW. Jadi Nabi sendiri ceritakan kepada Anas, dia kata, satu hari dia kata Nabi SAW, aku didatangi oleh burak. Bagaimana Nabi gambarkan burak kepada kita? Kata Nabi, wahwa dabbatun abyad, dia merupakan satu haiwan tunggangan yang berwarna putih, tawil, panjang fauqal himar, dia lebih besar sedikit daripada himar, daripada keldai, dan kecil sikit daripada bagal. Ada dua piramli kita bagal. Tuan-tuan, besar sikit daripada himar, kecil sikit daripada bagal. Ini saja yang Nabi cerita tentang burak. Tak ceritalah dia ada tanduk, sayap dia lagu mana, dia ni, tak ada. Yang ni masalah, kadang-kadang kita terlebih terlalu berfantasi. Duduk rayan ni, buruk ni macam mana, dia ada kepala tanduk dia macam kambing gurun. Tuan-tuan dan puan sekalian, datangkan bukti, datangkan riwayat. Sebab Nabi saja menaikinya, bukan Abu Bakar, bukan Umar, tiada sesiapa pun melihat haiwan tunggangan tersebut. Hanya Nabi melihatnya dan hanya Nabi menceritakan tentangnya. Maka siapa-siapa nak cerita burak lebih daripada tu, maka dia perlu datangkan bukti daripada Nabi SAW. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian kata Nabi, yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Burak ni dia turunkan untuk supaya memudahkan Nabi SAW naik. Dia turun, dia duduk, maknanya duduk, dia mengenakan perut dia sehingga ke tanah. Kemudian kata Nabi, aku menaikinya sehingga aku mendatangi Baitul Maqdis. Maka kata Nabi, bila sampai di Baitul Maqdis, farabattuhu bil halqati allati yarbitu bil anbiya. Sampai di tempat tu, sampai di Baitul Maqdis, aku menambat burak itu dengan tali yang digunakan oleh sekalian para nabi. Tali mana? Saya ada duk jual tali nabi pula. Kacau tu tuan-tuan dan sekalian. Ini tali mana kita tak tahu, tali mana, lagu mana tali itu, rupa dia macam mana, wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Maknanya burak ni Nabi tambak, Nabi ikat dia di salah satu tiang
di dalam Baitul Maqdis. Kemudian kata Nabi, aku masuk ke masjid dan aku salat di dalam masjid 2 rakaat, kemudian aku keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihi salam dengan bekas. Satu bekas daripada arak, maknanya dalam dia ada isi arak, satu bekas lagi ada isi susu, ataupun disebut dalam hadis laban. Laban ni merujuk kepada susu masam. Kalau halib, susu biasalah. Okey, laban. Maka kata Nabi SAW, aku memilih bekas yang berisi susu. Bekas yang berisi susu. Maka kata Jibril kepadaku, sesungguhnya engkau telah memilih fitrah. Tuan-tuan, engkau telah memilih fitrah. Fitrah ni maksudnya luas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Fitrah ni merujuk kepada kata Ibnu Abbas bila dia menafsirkan firman Allah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrah yang Allah fitrahkan manusia dengannya. Kata Ibnu Abbas, fitrah di situ merujuk kepada Islam, yakni merujuk kepada sesuatu yang sesuai dengan kehidupan manusia, sudah tentu agama yang Allah Subhanahu wa taala redai. Maknanya Nabi pilih sesuatu yang menepati fitrah, yang tidak menyalahi agama itu sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian kata Nabi, "Thumma urija bina ila as-sama'i ats-tsaniyah." Minta maaf. "Thumma urija bina ila as-sama' fastaftaha Jibril." "Man anta?" qala Jibril. "Qila wa man ma'ak?" qala Muhammad. "Qila wa qad bu'itha ilayhi?" qala qad bu'itha ilayhi. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب به ودعا لي بخير. Kemudian aku diangkat, dibawa ke langit. Maknanya bukan dengan burak. Burak tu ditambak di salah satu tiang dalam Masjidil Aqsa. Jadi naik ke langit, langit yang mana? Langit yang pertama. Maka Jibril alaihi salam ketuk pintu. Langit yang pertama ada pintu. Kita tak payah carilah pintu tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian faqila, dikatakan oleh penjaga pintu, maknanya setiap langit, langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, berasaskan hadis ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita imani dan percayai setiap langit ada pintunya dan setiap langit ada penjaganya. Maka Nabi SAW, Jibril yang ketuk pintu ni, pintu langit yang pertama, ditanya penjaga pintu langit yang pertama, "Man anta?" siapa kamu? Maka dikatakan kepadanya, "Aku Jibril." Dikatakan kepadanya, siapakah bersamamu? Maka Jibril menjawab, "Muhammad." Maka berkata penjaga pintu, "Dialah yang telah diutuskan untuknya," yakni waqad bu'itha ilaih, diutuskan kepadanya, yakni agama ini diutuskan kepadanya. Maknanya daripada kenal Nabi SAW, kata Jibril mengulangi, "Ya benar, dialah yang diutuskan." Kemudian dibukakan pintu langit yang pertama, maka di situ ada Adam alaihissalam, dan Adam menyambutku, kata Nabi SAW, dan mendoakan kepadaku dengan kebaikan. Lepas settle tuan-tuan dan puan sekalian dengan Adam alaihissalam, depa pindah lagi, "Thumma urija bina ila as-sama'i ats-tsaniyah." Naik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam, seperti mana tadi ni Jibril ketuk pintu, maka ditanya oleh penjaga langit yang kedua, "Siapa kamu?" Maka dijawab dengan cara yang sama, "Aku Jibril, bersama denganku Muhammad, dan Muhammad ini adalah lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul kepada manusia." Kemudian dibuka pintu tersebut, maka di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ana bibnai al-khalah Isa bin Maryam wa Yahya ibn Zakaria." Aku dengan dua anak beranak kaum keluarga. Siapa dia dua orang tersebut? Iaitu Isa ibn Maryam dan juga Yahya ibn Zakaria. Salawatullah alaihima farahaba wa da'awa li bi khair. Mereka mengucapkan selamat datang kepadaku dan mendoakan kepadaku kebaikan. Kemudian thumma urja bi ila sama'i tsalitsah. Naik pula ke langit yang ketiga, situasi yang sama, ada penjaga dan sebagainya. Dibuka pintu tersebut, kemudian fa idza ana bi Yusuf alaihi salam, aku menemui Yusuf alaihi salam di situ. Apa kata Nabi? Idza huwa qad u'tiya syatral husn. Kata Nabi,
rupanya Yusuf alaihi salam ini Allah anugerahkan kepada dia sebahagian daripada kecantikan. Syatra al-husni, sebahagian. Maknanya sebahagian pun orang boleh potong jari. Kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sepenuh kecantikan tu, habis tangan, lengan semua pakat potong habis dah. Tak sedap lagi potong sebab terlalu cantik, terlalu indah. Demikian Yusuf alaihi salam. Farahaba li wa da'ali. Farahaba wa da'ali bi khair. Dia mengucapkan selamat datang kepadaku dan mendoakan kepadaku. Kemudian demikian juga seterus. Thumma urija bina ila sama'ir rabi'ah. Naik ke langit yang keempat. Kemudian dia bertemu dengan Idris alaihi salam. Idris alaihi salam. Fa idza ana bi Idris, aku menemui Idris seperti mana yang sebelumnya. Dia mengucapkan selamat datang kepadaku dan mendoakan kepadaku kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah akan cerita dalam Al-Quran tentang Idris. Allah angkat dia di kedudukan yang tinggi. Dia duduk di langit yang keempat. Kemudian naik langit yang kelima. Thumma urja bina ila sama'is sadisah, ila sama'il khamisah. Langit yang kelima. Jumpa siapa? Jumpa Harun alaihi salam. Kemudian naik langit yang keenam. Thumma urja bina ila sama'is sadisah. Naik langit yang keenam. Dibuka pintu dan seterusnya. Perbualan yang sama berlaku. Fa idza ana bi Musa alaihi salam, aku menemui Musa di langit yang keenam. Kemudian Nabi dinaikkan ke langit yang ketujuh. Thumma urija ilayya as-sama' as-sabi'ah fastaftaha Jibril. Aku dinaikkan ke langit yang ketujuh. Jibril buka pintu, Jibril ketuk pintu seperti mana yang sebelumnya. Fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam, aku menemui Ibrahim alaihi salam musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, yang sedang menyandar belakangnya di baitil ma'mur. Tuan-tuan dan puan sekalian, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Sesungguhnya baitul ma'mur ini satu tempat yang tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk dan mereka tidak akan kembali lagi setelah masuk ke tempat tersebut. Maknanya masuk sekali ya, kemudian keluar dan takkan patah balik dah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya malaikat ni ramai ke sikit? Ramai malaikat ni. Yang kita dimaklumkan hanya beberapa nama sahaja. Hanya beberapa nama sahaja yang kita dimaklumkan tentang malaikat. Namun malaikat ni jumlahnya sangat banyak. 70,000 tiap-tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Bila keluar dia tak akan patah balik dah ke situ. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian setelah menemui Ibrahim, thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku dibawa ke sidratul muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Dan sesungguhnya dia punya dalam sidratul muntaha itu ada pokok, daun-daun di pokok pohon-pohon, dan pokok-pokok tersebut seperti telinga gajah. Maknanya daun dia bersaiz besar. Dan wa idza thamaruha kalqilal, dan buah-buahnya saiznya seperti tempayan. Faqala, Nabi berkata, falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiya taghayyarat fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila mereka ini, yakni pohon-pohon ini, daun-daun ini dan buah-buah ini takut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berubah sifatnya. Okey, dan tidaklah ada satu pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggambarkan keindahannya. Fa'auhallahu ilayya ma auha, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada aku apa yang dia nak. Tuan-tuan, Nabi bertemu dengan Allah ke tidak? Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berasaskan riwayat yang sahih
hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang sahih. Kemudian fafarada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Allah memfardukan ke atasku 50 salat, 50 waktu pada setiap hari, siang malam 50 waktu. Fanazaltu ila Musa alaihi salam, aku turun menemui Musa. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Musa tanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu ke atas umatmu? Qultu, aku berkata, 50 salatan, 50 salat. Qala, berkata Musa, irji' ila rabbik, baliklah kepada Tuhanmu, fas'alhu at-takhfif, mohonlah kepada Tuhanmu at-takhfif, yakni pengurangan. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik, sesungguhnya umatmu dia tak mampu melaksanakan hal yang seperti itu, tak mampu nak tunaikan 50 waktu, tak mampu. Kemudian fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum, aku ni dah tahu dah, sebelum ini aku bersama dengan Bani Israel dan aku berpengalaman mengurus mereka. Bani Israel sendiri tak mampu. Kemudian kata Nabi, faraja'tu ila rabbi, aku balik kepada Allah, kepada menemui Tuhan. Faqultu, wahai Tuhan ya Rabbi, khaffif ala ummati fahut anni khamsan. Kuranglah wahai Tuhanku, kurang lagi daripada jumlah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kurangkan kepada khamsan, kepada 5. Kemudian faraja'tu ila Musa, aku menemui Musa. Faqultu hatta anni khamsan, Tuhan tetapkan jadi 5, daripada 50 sampai jadi 5. Qala, Musa kata dekat dia, Musa kata kepada Nabi, inna ummataka la yutiquna dhalik, umatmu wahai Muhammad takkan mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Farji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif, pi balik kepada Tuhanmu dan minta lagi kurang. Qala falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylah. Tadi Nabi minta kurang 5, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kurang 5, daripada 50 tinggal 5, jadi 45 waktu. Kemudian Musa kata umatmu takkan mampu, pi balik minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pi balik ulang berapa kali minta, sampai akhir sekali kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylah. Sehari semalam ada 5 waktu, likulli salatin 10, setiap salat itu dikategorikan sebagai 10 salat. Okey, fadzalika 50 salatan, maka seolah-olah sehari semalam 5 waktu menyamai 50 waktu salat. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat lahu 10, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'a fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidah, kutibat sayyi'atan wahidah. Qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa alaihi salam fa akhbartu faqala irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu, hatta istahyaitu minhu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi Musa alaihi salam dia minta banyak kali. Last kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata last kali aku bagi kepada kamu 5 waktu tinggal, tapi menyamai 50 waktu. Dan kemudian poin penting yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perkara yang berkaitan dengan niat manusia. Barang siapa ada lintasan keinginan untuk melaksanakan amal kebaikan, ingin melaksanakan amal kebaikan tetapi dia tidak melakukan amalan tersebut, maka dia dapat satu pahala. Niat buat baik tapi tak buat, tetap dapat satu pahala. Adapun sekiranya dia buat amal kebaikan tersebut
kata Nabi SAW, kutibat lahu 10. Digandakan amal kebaikan itu menjadi 10. 10. 1 sama 10. Bagaimana ini boleh berlaku? Seperti mana salat. Salat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salat, satu salat sama dengan 10 kali salat. Demikian juga siapa yang niat nak buat baik, dia niat tu saja nak buat baik, dah dapat pahala 1 pahala. Kalau dia laksanakan, dia akan dapat 10 pahala. Demikian juga sesiapa yang berniat nak buat jahat tapi dia tak buat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang niat nak buat jahat dia tak buat jahat, maka dia takkan ditulis apa-apa tentang kesalahan tersebut. Maknanya tak dapat apa-apa dosa. Dan namun bagi sesiapa yang dia buat jahat tersebut, perkara tersebut, dia akan dapat 1 sahaja dosa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Yang ni sekali lagi saya ulas sebab ada salah faham yang cukup serius dalam hal ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, aku turun kepada Musa. Musa masih lagi memujukku untuk mengurangi jumlah salat tersebut. Kata Nabi, qad raja'tu ila rabbi, cukuplah, hatta istahyaitu minhu, aku dah malu dah, aku dah tak mampu nak pergi. Ya, jadi ini lafaz dan teks hadis ini salah satu daripada riwayat-riwayat yang begitu banyak. Ada 16 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini salah satu daripadanya, daripada Anas ibn Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada banyak faedah daripada teks peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu berkaitan dengan pengukuhan akidah. Berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kalau kita baca dalam sejarah, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, bila dia menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, memberikan tafsiran ayat surah Al-Isra dan juga surah An-Najm yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kata beliau, berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini pada tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Sedihnya Nabi SAW disebabkan beberapa perkara. Pertama sekali, wafatnya isteri baginda radhiyallahu anha Khadijah. Kedua, wafatnya bapa saudara Nabi Abu Talib. Ketiga, wafatnya bapa saudara Nabi Abu Talib itu dalam keadaan bukan beragama Islam. Dia mati dalam agama Abdul Muttalib, yakni agama nenek moyangnya, seperti mana disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sallallahu alaihi wasallam datang membisikkan di telinga Abu Talib, qul la ilaha illallah, sebutlah ungkapan la ilaha illallah, aku akan bersaksi dengannya di hadapan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Talib tidak menyebut ungkapan dan kalimah tersebut, lantas dia meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sedih, berdoa kepada Allah agar mengampuni Abu Talib. Namun Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada sesiapa pun yang engkau kehendaki, tapi Allah mampu memberi petunjuk pada siapa pun yang dia nak. Jadi mata Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan beragama Abdul Muttalib, bukan beragama Islam. Jadi itu kesedihan yang ketiga, sedih. Sebab apa? Sebab Abu Talib ni mempertahankan Nabi. Abu Talib membantu dakwah Nabi. Membantu dakwah dalam erti kata, tuan-tuan dan puan-puan, menggunakan kedudukannya sebagai salah seorang pembesar Quraisy, pertahankan Nabi daripada diserang, daripada dibunuh, daripada diganggu oleh golongan-golongan Arab jahiliyah Makkah. Itu peranan dan tugas Abu Talib, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi Nabi sangat sedih. Sebab apa? Sebab mati bukan dalam agama Islam seperti mana yang Nabi impikan. Maknanya hidayah ni bukan di tangan siapa? Di tangan manusia. Hatta hidayah ni bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jika Nabi sendiri tak mampu ubah Abu Talib, tuan-tuan, Nabi Musa tak mampu ubah Firaun, Nabi Lut tak mampu ubah isterinya, Nabi Nuh tak mampu ubah anaknya, Nabi Adam alaihissalam tak mampu ubah jiwa anaknya yang berkelahi dan berbunuhan sesama sendiri. Tuan-tuan, jadi bagaimana pula kita dengan pada hari ini? Kita pada hari ini, tuan-tuan dan muslim, seolah-olah merasakan hidayah di tangan kita. Bila kita sampaikan teguran, kita seolah-olah mewajibkan orang yang menerima teguran kita itu berubah ketika itu juga. Jadi ini satu penyakit yang cukup serius, tuan-tuan dan puan sekalian. Sedangkan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kesedihan Nabi yang ketiga. Yang keempat, jadi bila bapa saudara Nabi dah tak ada, Nabi dah hilang benteng pertahanan dari sudut politik, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi dah hilang kuasa politik. Sebelum ni kuasa politik duk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah ni, Abu Talib. Tapi dah tak ada kuasa politik ini, Nabi terpaksa keluar daripada Makkah. Nabi pergi ke mana? Taif. Nabi pergi ke Taif mengharapkan penerimaan daripada kaum ataupun penduduk di Taif. Namun apa yang berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW dilontar dengan batu, disambut dengan batu, disambut dengan penghinaan. Jadi kesedihan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesedihan sebagai seorang da'i yang membawa agama utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita da'i cikai aja kita ni. Hak ni Nabi dan Rasul. Yunus alaihi salam, ketika mana Allah cerita tentang beliau alaihi salam, baginda alaihi salam lari meninggalkan kaumnya sebab dah kecewa dan berputus asa. Tuan-tuan, maka untuk melunakkan, menenangkan dan mengamankan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat Nabi, angkat Nabi ke langit. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia panggil, dalam istilah tafsir dia panggil litasliyah, untuk menenangkan, untuk melunakkan hati Nabi yang dalam keadaan bersedih ketika itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi apabila Nabi SAW dalam keadaan kesedihan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya seolah-olah Allah memberikan satu jaminan, wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan ini, apa yang engkau buatkan ini, walaupun engkau diduga, walaupun engkau diuji, engkau sebenarnya membawa kebenaran. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj ni kalau kita teliti, penghayatan akidah, pengukuhan akidah, beriman kepada perkara gaib dan beriman kepada perkara yang berlaku di luar batasan logik akal. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda tak masuk akal. Hari ini kita boleh bercerita, pergi ke Masjidil Aqsa satu hari satu malam, balik besok boleh, tak ada masalah. Tapi pada ketika itu, siapakah yang mampu mempercayainya? Sebab itu generasi yang terawal yang bersama-sama dengan Nabi SAW, yang terdiri daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka merupakan generasi yang sangat mulia, termulia setelah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka mempercayai sesuatu yang di luar logik batasan akal manusia. Walaupun mereka tak mampu merasainya, melihatnya dan menggambarkan ia, tapi hanya dengan kekuatan iman, hasil kepercayaan, tasdiq, percaya total, percaya total, tuan-tuan, tanpa ada sedikit pun keraguan. Berbeza dengan kita pada hari ini. Kadang-kadang orang kita baca hadis Nabi ni, baca cerita di dalam Al-Quran, baca cerita di dalam hadis Nabi SAW, dia duk fikir logik tak logiknya, ada ke cerita macam ni. Ini masalah ini masalah yang menggugat akidah, yang menggugat keimanan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang peliknya, hantu toyol percaya. Ni hantu toyol entah apa mengarut, dia boleh percaya. Tapi cerita yang diberitakan oleh Allah dan Rasul, padanya ada keraguan. Heran. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Sebab tu muncul orang macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mempercayai peristiwa ini secara total. Apa yang datang daripada Muhammad, aku percaya. Tuan-tuan. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain mempercayainya. Yang tak percaya,
Arab jahiliyah ketika itu. Mereka lah yang mula menyebarkan keburukan ataupun menggambarkan keburukan daripada peristiwa tersebut. Maknanya Muhammad ni pembohong, Muhammad ni menipu, Muhammad ni penyihir dan sebagainya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi, juga kita tekankan di sini pengukuhan akidah, gambaran tentang alam ghaib, gambaran tentang Sidratul Muntaha, gambaran tentang pohon-pohon di syurga. Ia bukan sesuatu yang boleh digambarkan dengan akal dan pikiran manusia. Dia bermula dengan iman dan kepercayaan. Saya tekankan sekali lagi, dia bermula dengan iman dan kepercayaan sahaja. Jadi kita perlu sentiasa baca sirah-sirah dan cerita-cerita yang seperti ini dalam Quran dan hadis. Banyak cerita-cerita yang kita tengok macam tak masuk akal, tapi kita belajar beriman dan mempercayainya. Tuan-tuan percayalah, ia akan memberi kesan kepada amal perbuatan kita. Kalau sesuatu yang kita tak nampak, tak dapat rasa, tak pernah bertemu pun kita boleh percaya perkara tersebut, apatah lagi tentang amal ibadat yang kita buat tiap-tiap hari, yang datang menerusi Quran dan Sunnah, perintah perlaksanaannya. Nescaya kita akan imani, nescaya kita akan laksanakan. Tapi kalau bab akidah kita masih lagi longgar, tuan-tuan, tidak kukuh, tidak kemas ikatannya, maka bagaimana kita nak percayai kelebihan ibadat-ibadat yang kita laksanakan? Bagaimana kita nak percayai kebaikan, ganjaran yang bakal diperolehi sekiranya ibadat tersebut dilaksanakan? Hari ini orang nak berniaga. Nak berniaga pasal apa? Sebab nak kaya antaranya. Sebab nak kaya. Sebab apa? Sebab duk tengok dia tu berniaga kemarin dulu MLM, 2 hari ya boleh beli Mercedes dah. 3 hari boleh beli BMW. Seminggu jet peribadi. Itu bohong lah tu. Tapi tuan-tuan, saya saja ada cerita bagi lebih sikit. Jadi bila dia tengok, dia menilai sesuatu yang dia lihat ada di depan dia, maka dia pun berlumba-lumba mengejar sesuatu yang mana dia lihat ada depan dia. Bagaimana pula dengan sesuatu yang Allah janjikan di akhirat? Apakah dia percayai ganjaran pahala yang bakal diperoleh di akhirat? Ganjaran syurga yang bakal diperoleh di akhirat? Ganjaran neraka bagi pelaku dosa dan maksiat? Dia percaya apa? Kalau dia percaya, kalau dia beriman, nescaya dia akan berlumba-lumba melakukan kebaikan, berlumba-lumba meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Tuan-tuan, sebab tu jadikan peristiwa ini ibrah, pengajarannya pengukuhan akidah kita, yang seterusnya membawa kepada, tuan-tuan, tengok, engage antara peristiwa Isra' Mi'raj, asasnya akidah, kepercayaan, dan juga pensyariatan salat. Dalam peristiwa tersebut disyariatkan ibadat salat. Maknanya hubung kait antara akidah dengan ibadat. Ibadat ni buat pilah banyak mana pun, tanpa akidah yang benar, tanpa akidah yang sahih, tanpa iman yang benar, tuan-tuan, amal ibadat kita berguna ke? Ia tak berguna. Dia mesti kesahihan dan kebenaran akidah kita dulu. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini berkenaan dengan kedudukan para nabi. Para nabi ini, kata Allah di dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Makna sekalian para nabi ini dia ada kemuliaan masing-masing. Berdasarkan susunan para nabi dan rasul yang Nabi SAW temui mereka daripada langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, menggambarkan kemuliaan masing-masing. Bukan kata kawan ni tak mulia, tak. Kawan ni lagi mulia, kedudukannya agak lebih tinggi daripada kedudukan Nabi ni, termasuk Nabi kita SAW. Dan saya nak kaitkan ibrah pengajarannya juga, demikian juga manusia ada kemuliaan-kemuliaannya. Namun sudah tentu kemuliaan manusia ni dia tak boleh melebihi kemuliaan para nabi. Seperti mana para nabi sendiri pun di kalangan mereka, kemuliaan di kalangan mereka tak boleh melebihi kemuliaan di kalangan nabi-nabi yang lain. Dan sudah tentunya kemuliaan para nabi ini tak boleh melebihi dan
melebihi, melepasi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, setara ataupun lebih, tak boleh. Mesti bawah daripada Allah, kerana mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih mereka, Allah lantik mereka. Macam tu juga kita di kalangan manusia ni, tuan. Tapi bila ada orang main dakwah, dia setara dengan Nabi, bebas, maksum daripada salah dan silap, dosa, tak berdosa, tak apa, dia dah sampai makam dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada satu saya tengok dalam Facebook, seorang tokoh, tapi ini tokoh sufi, dia beraliran yang dah jauh menyimpang. Dia mendakwa, kata orang ambil gambar dia dengan, dia pakai jubah serban ni, tapi dengan perempuan-perempuan ramai apa semua ni. Orang tanya dia, pasal syekh engkau macam ni je? Dia kata, tak, aku dah sampai ke makam yang lain. Maknanya aku buat benda ni pun aku bebas daripada salah dan silap, bebas daripada dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya dia boleh buat benda kemungkaran ini sebab dia dah melepasi tahapan-tahapan tertentu. Jadi adakah yang sedemikian rupa, tuan-tuan? Jika para nabi dan rasul pun, tuan-tuan, terikat dengan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta larangan Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin seorang makhluk yang belum tentu syurga ke neraka pi mana pun kita pun tak tahu lagi, namanya wallahu a'lam, bukan seperti nama nabi dan para sahabat yang telah tercatat nama-nama mereka di dalam syurga, tapi tiba-tiba mendakwa tak perlu lagi, tak terikat dirinya dengan syariat. Jadi ini satu pendustaan yang besar. Dan demikian juga dalam kita mengangkat manusia, dia tak boleh lebih-lebih. Tak boleh sampai tu minum ayat liak untuk guru, pakat ludah, tui, pakat minum solah. Tak boleh tahap tu. Tak boleh. Walaupun benda tu jaranglah kita jumpa, tapi ada. Walaupun mungkin tak ada dalam negara kita, tapi negara-negara luar ada, dia makan macam-macam. Hak tok guru dia semua ni kira habis baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi macam apa dia, macam saya dah sebut itu dalam kuliah itu ni, ada satu aliran tarikat Sufism ni ada di sebuah negara, silap saya sama ada di Pakistan ke di sebelah negara sebelah sana. Dia ni macam elektrik dia sentuh tok guru dia jadi kejang. Jadi bila dia bersalam dengan tok guru dia tu, dia jadi macam shot, macam saya kata tu, dia macam kena blue elektrik. Dia macam shot untuk sampai melompat-lompat, terinjak-injak. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana, adakah itu merupakan kelazatan dalam berzikir, saya pun tak boleh fikir. Jadi dia sampai dah mengangkat tok guru dia ni, pegang tok guru, jadi macam tu. Pegang tok guru, berasa terampun dosa, kurangnya dosa berasa berkatnya. Tuan-tuan, Islam tak mengajak macam tu. Nabi sendiri bila dipuji dan dipuja lebih-lebih oleh para sahabat, apa kata Nabi? La tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Jangan kamu angkat aku lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan aku. Jangan angkat lebih-lebih. Dalam riwayat tersebut juga Nabi kata, hatta la yastahwiyannakum syaitan, supaya syaitan dia tak rasuk kamu. Sebab bila kita diajak berlebih-lebih dengan manusia ni, tuan-tuan dan puan sekalian, sampai satu masa syaitan ni dia merasuki kita. Sampai dia ni buat semua betul, tak boleh salah, dialah yang ni, dialah yang berkat, doa dia saja makbul. Tuan-tuan, dia tak boleh itu. Itu dah dalam kategori tanattu', dalam kategori fanatik, dalam kategori melampau. Orang yang saleh, letak dia pada kedudukan dia orang yang saleh. Dia orang yang saleh. Nak minta dia doa kepada kita, sila minta. Wahai tuan guru, wahai ustaz, doakanlah kebaikan untukku. Wahai ustaz, tolong doa kebaikan untuk aku dan keluarga aku. Tapi bukan, ustaz ampunilah aku, ustaz ini. Tak. Itu telah menyelisihi prinsip-prinsip asal dalam beragama. Tuan-tuan, sebab kita bimbang ni yang jenis duk ambil berkat ni, kira pegang tok guru ampun dosa, pegang tok guru dia kira dapat pahala. Walaupun aliran seperti itu dia tak banyak atau dalam negara kita ni, dia ada sebis-sebis yang telah dikategorikan sesat pun oleh JAKIM. JAKIM telah fatwakan sesat, Majlis Agama Islam Selangor pun dah fatwakan sesat. Kita kenal pasti beberapa aliran dan ajaran seperti itu. Tapi saya nak cerita ni, nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan sekalian, ada realiti seperti itu.
kita kena letakkan manusia itu pada kedudukannya. Bila kita letak dia pada kedudukannya, cara komunikasi kita dengan dia pun sesuai. Contoh satu, dari sudut kemuliaan. Kemuliaan para Nabi dan Rasul, cara kita komunikasi dengan Nabi pun kita jaga. Komunikasi macam mana Nabi SAW dah wafat, cara kita selawat kepada Nabi, cara kita ziarah makam Nabi, bukan piduk menjerit-jerit ataupun bukan seperti Syiah sampai ke makam para sahabat Nabi dia ludah. Bukan semua Syiah yang melampau-lampau, ludah makam Abu Bakar, ludah makam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu dari sudut status kemuliaan. Kemudian dari sudut, tuan-tuan, dari sudut dari sudut ilmu, contohnya ada orang yang dia alim, ada orang yang kurang sikit, ada orang yang dia sangat faqih. Tuan-tuan, jadi cara kita komunikasi itu berbeza. Dia tak boleh ketika kita hukum semua orang sama. Kadang-kadang kita ni bila kita mengajak orang tak faham, kita kata apa hang ni, bodoh sangat ni. Tuan-tuan, dia tak faham. Jadi kita kena komunikasi dengan dia. Kita mungkin nak kena cerita, nak kena detailkan penceritaan kita, nak kena bagi gambaran yang jelas, membantu dia untuk faham. Tak boleh kita menilai hang ni memang bangang, hampir keluar. Yang tu tak boleh gitu. Tak boleh. Kita kena hadithun nas ala qadri uqulihim, kata sahabat Nabi. Hendaklah kamu komunikasi dengan manusia sesuai dengan dia punya tahap dia berfikir, tahap akal, tahap kefahaman dia. Jadi tuan-tuan, itu faedah yang kedua. Setiap manusia ada dia punya kedudukan dan tahapannya, seperti mana para Nabi dan Rasul ada kedudukan dan tahapannya. Ibu bapa ada kedudukannya, pemimpin ada kedudukannya, kemudian apa dia lagi, guru ada kedudukannya yang perlu kita komunikasi. Orang yang lebih tua ada kedudukannya jika tak dibandingkan dengan orang yang masih muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, kata Nabi. Bukan daripada kalangan kami orang yang mengasihi, orang yang tidak mengasihi budak-budak, orang muda, dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih berusia daripadanya. Jadi ini semua kita kena faham. Manusia ada kedudukan masing-masing. Faedah yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya kongsikan secara ringkas, sebab peristiwa Isra Mi'raj ini dia banyak, tuan-tuan. Saya cuma ambil ibrah pengajaran. Faedah yang ketiga yang Nabi sebut di penghujung, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang dia niat nak buat baik, dia niat nak buat baik tapi dia tak buat, dia dapat 1 pahala. Tapi sekiranya dia buat, dia dapat 10 pahala. Berbeza dengan orang yang berniat nak buat jahat, dia tak dapat apa-apa. Berbeza sekiranya dia buat, dia hanya dapat 1 kejahatan. Ramai orang salah faham, dia buat macam ni. Kita niat dah, kita niat buat baik, kita tak buat, kita dapat agak pahala. Kita niat nak buat jahat. Contohlah, saya bagi contoh si fulan, dia niat malam ni aku nak pergi disco, contoh. Malam ni aku nak pergi disco. Tiba-tiba rasa, tak larat nak pergi malam ni. Esok malam lagi syok. Esok malam lebih ramai orang, contohnya. Tak apa tak pergi malam ni. Tak apa, tak dapat dosa. Tuan-tuan, jangan salah faham. Hadis ni bukan bermaksud seperti itu. Hadis ni maksudnya boleh diperjelaskan dengan riwayat yang lain. Apa dia? Satu peristiwa berlaku, 2 orang lelaki bergaduh. 2 orang lelaki bergaduh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, seorang terbunuh, seorang lagi membunuh, seorang terbunuh. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh itu dua-dua masuk neraka. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka aku faham, pasal dia bunuh. Tapi kenapa yang dibunuh itu, yang terbunuh itu, dia juga masuk neraka? Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Sebab yang terbunuh itu, dia juga berniat untuk membunuh. Dia niat nak bunuh juga, tapi pasal dia tak pandai karate ke, silat ke, apa ke, mana pada masa tu dia tak pandai nak berlawan, dia tak pandai nak berperang, maka dia terbunuh. Jadi kerana niat dia dan usaha untuk melakukan amalan tersebut tetapi digagalkan kerana ketidakkemampuan dia,
dia tetap dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Jadi saya nak bagi senario kat tuan-tuan dan puan sekalian, bagi kita faham. Hadis ni Nabi maksudkan orang yang niat baik ni, niat nak buat baik, bukan niat saja lepas tu tidur tak kunci jam. Aku niat nak sembahyang malam tapi tak bangun tutup jam. Tak kunci jam. Habaq pesan jangan duk gerak aku. Tuan-tuan dan puan sekalian, adakah dia dapat pahala? Tak. Berbeza dengan dia niat nak bangun malam, dia dah kunci 10 jam. Bagi tahu anak bini dia, bagi tahu jiran, retuk depan pintu belakang rumah, hang gerak aku mungkin mayang ketiga. Gerak semua. Semua pakat mai gerak, curah air apa semua, timbun. Tak bangun, tak sedar. Ni jenis tidak mampu tidak mati. Tidak tak sedar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia telah berusaha tapi dia tak mampu, maka dia dapat pahala ke tak? Dia dapat satu pahala. Itu maksud hadis Nabi. Bukan saja-saja niat tanpa ada usaha. Demikian juga buat jahat tadi, niat jahat. Niat jahat ni contoh, dia niat jahat, aku nak pergi disko malam ni. Tuan-tuan, keluar start kereta, bateri mati. Bateri kereta ni tak hidup. Bateri tak hidup. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata malam ni tak boleh pergi pasal bateri tak hidup. Tuan-tuan, dia telah berusaha untuk melakukan kemungkaran tetapi terhalang kerana perkara tersebut. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dia tetap dapat dosa. Jangan dia kata cantik malam ni aku tak dapat dosa. Tak, dia tetap dapat. Berbeza dengan dia niat nak buat jahat, aku nak pergi disko malam ni, tiba-tiba dia buka TV, tengok, tanyalah ustaz, ada ceramah, sesungguhnya pergi disko ni tempat maksiat, tak bagus pergi. Allahu akbar, aku insaf. Yang tu dia tinggalkan perbuatan tersebut, dia akan dapat pahala. Jadi kita kena faham perkara tersebut secara betul, sebab kadang-kadang bila ia disalah fahami, manusia mengambil mudah tentangnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, demikian secara ringkasnya yang dapat saya kongsikan 3 faedah ibrah pengajaran yang berkaitan dengan pengukuhan akidah, yang berkaitan dengan makanah kedudukan manusia, dan kemudian yang ketiga tentang hal yang berkaitan dengan niat manusia yang disusuli dengan amal perbuatan. Niat sahaja, dia kena ada usaha untuk merealisasikan niat tersebut, baru dapat pahala. Kalau tidak tuan-tuan dan puan sekalian, ia tak dikategorikan sebagai amalan yang soleh, yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu, dan saya buka seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Sekiranya ada beberapa soalan sebelum kita berhenti untuk menunaikan solat Isya, wallahu a'lam, dipersilakan. Silakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya banyak contoh, bahkan dah ada pun usaha-usaha daripada kalangan ilmuwan Islam menghimpunkan kisah-kisah yang masyhur tetapi tidak sahih. Contoh cerita yang masyhur, cerita Tha'labah ni sebenarnya cerita kisah zakat. Saya minta maaf, sekarang ni mungkin dah kurang dah, sekarang ni mungkin dah ramai sedak dah. Tapi dulu ni, sebelum ini, sebahagian daripada pegawai yang duk ceramah bab zakat ni, yang minta supaya yang berkempen supaya orang keluarkan zakat. Kempen tu bagus. Tuntutan mengeluarkan zakat ni, gerakan ajak orang, suruh supaya orang keluarkan zakat, itu satu tuntutan, satu kewajipan. Kalau tidak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam hadis Bukhari takkan suruh orang perangi orang yang tak bayar zakat. Penting. Jadi pegawai zakat yang dah buat kerja ajak orang kempen, orang keluarkan zakat, bayar zakat ni cemerlang, terbaik. Cuma satu masalah dulu ni, sebelum ni banyak dok bawa cerita Tha'labah sebagai satu kempen kesedaran orang bayar zakat. Apa cerita Tha'labah ni? Cerita dia panjang, saya ringkaskan sikit je. Cerita dia orang susah, orang miskin. Ini cerita yang masyhur tentang dia. Cerita orang susah sampai nak pergi solat pun tak ada baju. Tuan-tuan dan puan sekalian, habis dia share baju dengan bini, mai solat, mai masuk sembahyang fardu, ambil baju bini dia pakai, mai solat, lepas tu habis solat terus balik, bini dia pula nak solat. Cerita susah sampai ke tahap tu. Sampai satu kali tu dia bertemu dengan Nabi tanya, hang ni nak pergi mana? Apa hang nak minta ni? Aku nak minta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, doakan aku agar aku jadi kaya.
Tuan-tuan dan puan sekalian. Maka Nabi pun berdoa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seekor kambing. Sepasang kambing. Maka kambing ni tuan-tuan dan puan sekalian dapat anak, dapat jadi kambing jadi seekor, dua ekor jadi banyak beranak. Dia jadi usahawan kambing yang terkenal. Daripada solat 5 waktu sehari semalam tadi ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dah kurang dah, tak solat berjamaah dah. Lepas tu tinggal solat dah. Tak main masjid dah. Lepas tu bila dah kaya sangat, Nabi hantar orang pergi kutip zakat. Zakat pun tak mau bagi dah, tak bayar zakat dah. Lepas tu Nabi SAW wafat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia perniagaan dia mula menurun. Sebelum Nabi wafat, perniagaan dia menjunam, turun. Kambing dia mula mati. Bila dia sedang lagu tu, dia mula nak pergi bayar zakat. Nabi tak terima zakat dia. Lepas tu pula Nabi wafat, Abu Bakar naik, Abu Bakar tak terima zakat dia. Umar naik, dia Nabi bagi, Umar tak terima zakat dia. Uthman, Ali, semua sahabat Nabi tak terima zakat dia. Dia mati dalam keadaan dimurkai Allah, tak diterima amal ibadat dia, tak diterima zakat dia. Cerita, lepas tu kita pun keluar zakat bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang cerita tersebut menginsafkan. Tapi benarkah atau sahihkah cerita tu? Itu dia cerita tu. Cerita tu tidak sahih. Kalau nak ikut Tha'labah ni, siapa dia Tha'labah ni? Kalau kita buka, tuan-tuan dan puan sekalian, Tha'labah ni sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar. Orang terlibat dalam peperangan Badar ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kategori dia? Apa Nabi kata? Ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Dosa lepas diampun, dosa akan datang diampun. Tiba-tiba ada satu cerita macam ni tentang Tha'labah. Ni tak betul. Cerita ni tidak betul dan memang cerita tidak sahih dan memang palsu. Cerita palsu. Tuan-tuan. Jadi nak kempen suruh orang keluarkan zakat, pakai cerita-cerita yang sahih. Pakai ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, perintah mengeluarkan zakat sangat banyak. Ancaman Abu Bakar tu pun dah cukup cerita dah. Punya panjang cerita dia. Bagaimana Abu Bakar arah Umar pergi perangi orang yang tak bayar zakat dan larang orang keluarkan zakat. Itu dah cukup. Tak perlu menggunakan cerita-cerita yang tidak benar dan tidak sahih. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, juga yang masyhur. Umar Al-Khattab radhiyallahu an bunuh anak perempuan dia. Cerita. Satu hari Umar Al-Khattab menangis. Menangis tak berhenti-henti sampai tangisan dia tu sampai mata dia ni macam nak berlekuk. Aliran air mata dia. Maka ditanyalah oleh Nabi, ditanyalah oleh para sahabat, kenapa engkau? Dia kata, aku duk teringat dosa aku. Apa dosa engkau? Bunuh anak perempuan dia. Pasal apa? Macam mana cerita dia? Cerita sikit. Dia kata, dulu ni aku, dia kata, Arab, dia kata tak terima anak perempuan. Aku dapat anak perempuan, aku malu, dia kata. Aku malu, maka aku pun korek lubang. Bawa anak aku keluar. Bini aku teriak kat rumah, aku tak heran. Pasal anak perempuan ni aib, menyusahkan. Sial. Maka aku pun korek lubang. Anak aku tanya, bapak pasal apa korek lubang? Dia kata, dia diam. Umar kata, aku diam, aku tak cakap apa. Anak aku kesat, buang pasir-pasir di kepala aku. Aku buat tak tahu ya. Aku korek lubang, aku letak anak aku dalam lubang, aku kambuh anak aku. Aku menginsafi kejadian tersebut. Aku berinsaf. Kita pun ceritalah cerita Umar Al-Khattab ni, cerita-cerita. Tuan-tuan, ia merupakan kisah yang palsu, tidak sahih. Tapi ia cerita yang masyhur. Orang tu, cerita ni orang pakat-pakat cerita. Tak, ia bukan cerita yang sahih. Ia cerita yang palsu tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Anak Umar ada, nama apa? Hafsah radhiyallahu an. Anak Umar nama Hafsah ni nikah dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masa dia bunuh anak perempuan dia. Jadi tuan-tuan, itu hanya beberapa contoh. Jadi kita pun nasihat saya untuk diri saya sendiri dan kita semua, bila kita nak baca buku-buku sirah sejarah ni, tuan-tuan, kita pergi kedai, jangan tengok tajuk dia, jangan tengok kulit dia. Tengok cantik kulit dia, cantik tajuk dia. 1001 kisah yang benar. Hak tu yang banyak cerita bohong.
Bukanlah orang penulis sengaja nak bohong, tak. Tapi cerita-cerita yang dia nukilkan itu tanpa sumber-sumber yang sahih. Itu masalah dia. Tanpa ada asas. Contoh cerita kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan-tuan dan puan sekalian pernah dengar tak cerita ni? Cerita yang macam apa dia, zaman dulu ni yang apa? Orang seorang lelaki yang dia ni pergi mengembara, dia lalu tepi sebuah sungai, dia nak makan, dia lapar sangat-sangat, tak ada apa-apa makanan, tiba-tiba nampak buah apple. Lalu buah apple ke buah delima? Ada cerita apple lah, ada cerita delima lah, wallahu alam. Saya pun tak teringat dah cerita tu masa kecil-kecil tu dengar. Jadi bila buah apple tu lalu apa semua lalu dia pun ambil, dia makan. Bila dia makan, lepas dia makan kenyang dah baru teringat, la ilaha illallah, aku tak tanya pemilik ni siapa punya. Maka dia pun ikut arus sungai tu, dia ikut, dia patah balik lawan arus, dia pi cari tuan punya pokok apple ataupun delima tadi ni. Sampai satu kampung dia nampak satu rumah ni banyak buah. Maka dia yakin buah ni lah yang jatuh dalam sungai yang dia dah makan tadi. Maka dia pun pergi cari tuan rumah. Cari-cari dia jumpa seorang lelaki tua. Dia bagi tahu kat lelaki tua ni, wahai tuan, tadi aku rasa aku dah makan buahmu, kata aku nak minta izin. Maka lelaki tua ni bila dia tengok mai anak muda macam ni, dia ni memang orang baik. Maka dia nak kawan ni kahwin dengan anak dia. Pasal orang baik, main mengaku makan, ambil buah hak yang duk mana tu, tiba-tiba main mengaku. Tuan-tuan, maka dia pun kata, boleh aku nak maafkan, engkau mesti kahwin dengan anak aku. Terkejut dia. Tapi tak apa, untuk halal sebiji buah tu, aku sanggup kahwin dengan dia. Ini nak cerita berkenaan dengan nak kempen makanan halal. Kita makan benda yang halal tu bagus. Tuan-tuan dan puan sekalian. Maka bila sampai ke tahap tu, tuan-tuan, dia pun kata, laki dia kata, sesungguhnya anakku ini buta matanya, bisu, pekak. Dia pun kata, jenuh dah aku, tapi tak apa, nak halal aku sanggup. Maka dia pun setuju untuk menikah setelah dia akad apa semua sekali, dia pun lah masuklah bilik. Tengok tuan-tuan dan puan sekalian, dia rasa dia silap, masuk bilik silap. Segak, punyalah cantik apa semua. Dia kata, aku silap bilik, minta maaf. Bini dia kata, tak, bilik betul, bilik saya lah bang. Pak hang kata hang bisu, pak hang kata hang pekak, pak hang kata hang buta. Dia kata, tak, buta aku buta daripada melihat hal-hal kemaksiatan, pekak aku pekak daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik, bisuku daripada berbicara hal-hal yang tidak baik. Masya Allah. Maka mereka bersama-sama pada malam tersebut, hasil perkahwinan tersebut lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia pikir tu lah Syekh Abdul Qadir Jilani pula. Tuan-tuan, jadi ini cerita, tapi kesahihan dari riwayat dia tu tak tahu daripada mana, sumber mana pun tak tahu. Tiba-tiba mai ada cerita. Lepas tu kita pergi sebarkan, kita yang sampaikan. Satu lagi contoh lah, saya bagi satu lagi contoh. Yang selalu menjadi mangsa cerita palsu, antaranya Syekh Abdul Qadir Jilani tadi, satu lagi Hasan Al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Ni dua orang pun jadi mangsa cerita. Hasan Al-Basri ni, tuan-tuan dan puan sekalian, tokoh hadis, faqih, ulama besar, tabi'in. Tapi boleh kita pergi baca cerita tentang dia. Cerita apa? Duk mengorak Rabi'atul Adawiyah. Nampak Rabi'atul Adawiyah, Allah pergi mengorat, pergi tengok Allah mata hang cantik. Rabi'atul Adawiyah pula korek mata hang, ambil nak sangat cantik, bagi mata kat dia. Tuan-tuan, sampai lagu tu cerita, tak betul ni. Hasan Al-Basri ni, baca riwayat sirah hidup Hasan Al-Basri, imam ulama besar, ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat terkenal di zaman tabi'in, murid kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan ada kata riwayat dia menantu Abu Hurairah. Tiba-tiba biar cerita, biar mengorak perempuan. Biar betul. Jadi ini cerita-cerita yang kadang-kadang memang seronok, baca Allah insaf,
baca sedih, baca rasa ni, tapi biarlah kita bersedih, insaf, gembira, tenang dengan cerita-cerita yang sahih, yang benar. Wallahu a'lam. Itu contoh. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah, masya-Allah, banyak sangat. Banyak. Sebab apa? Sebab sedekah ni dia membabitkan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sebab dia bersedekah tu, sebab dia yakin itu satu kerja kebajikan dan dia akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia sedekah. Sebagai orang Islam. Kalau tidak bagi apa-apa. Kalau tengok sahabat Nabi, ayat yang disebutkan tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sampai ke akhir ayat. Permisalan orang yang bersedekah ini sama seperti apa ni? Habbah, satu habbah ni, satu benih yang ditanam, daripadanya naik 7 dahan. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin, setiap dahan tu pula ada 100 biji buah. Maknanya pahala bersedekah tu besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun masalah yang kita hadapi pada hari ini, kesedaran bersedekah. Tengok sahabat Nabi, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum ibu kalau ada pun tak apa, boleh tulis ke, nak cakap tak apa. Tuan-tuan, Abu Talhah sahabat Nabi, dalam disebut di dalam hadis, bila turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ni sedekah yang tahap tertinggi. Sedekah ni ada yang kita jenis biasa, sedekah biasa-biasa ni RM50, RM100, RM1000, RM2000. Tuan-tuan puan sekalian, bergantung pada kemampuan masing-masing. Tapi sedekah tahap tertinggi ni, iaitu sedekahkan benda yang paling kita sayang. Apa dia benda paling kita suka di sekeliling kita? Apa dia? Tuan-tuan, tanah kita, harta kita. Tanah kita pun kita ada. Kalau tanah dekat KLCC tu, yang tu tanah mai tu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi ini bukan MDB tabung haji, itu cerita lain. Tanah di sekitar tu contohnya, ada tanah tu, sedekah tanah tu contoh. Contohnya saya katakan, sedekah untuk buat masjid ke, sedekah untuk buat pusat-pusat kebajikan ke, wakaf, sedekah jariah. Yang tu sedekah dia panggil tahap tertinggi. Dalil dia, Allah kata dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang itu dapat menggapai kebaikan selama mana dia tidak bersedekah apa yang paling dia suka. Ini kebaikan yang sangat tinggi. Bukan kata kalau kita sedekah RM1 tak dapat pahala. Tak dapat. Dapat kebaikan, dapat kebajikan juga. Jadi daripada ayat tu, tafsir dia dibawa peristiwa Abu Talhah. Abu Talhah ni disebut di dalam hadis, kanat Abu Talhah ni aktsara ansari mana. Abu Talhah ni dia sahabat Nabi daripada kalangan Ansar yang paling kaya, paling banyak harta. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, harta dia yang paling dia suka iaitu satu tanah berhadapan dengan masjid Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, kanat bi Buraiha. Satu tanah Buraiha ni dia berhadapan dengan masjid Nabi, satu ladang kurma. Ladang kurma ni tuan-tuan dan puan sekalian, apa kelebihan ladang kurma ni? Kelebihan ladang kurma ni, kata Abu Talhah, kana Nabi SAW yadkhulu biha wa yashrabu min ma'iha. Nabi suka masuk ke ladang kurma tu dan Nabi suka minum air dalam tu. Maknanya tempat istimewa. Kalau kita kata, weh, Sultan Selangor suka masuk kebun yang aku ada ni, dia suka ambil buah dalam kebun tu, dia suka minum air di situ. Contoh, maknanya istimewa. Kalau kita nak jual di pasaran pun laku, orang berebut. Tuan-tuan dan puan. Jadi demikian harta Abu Talhah. Bila turun ayat ni, dia buat mai kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada tanah sekian-sekian yang engkau selalu masuk minum, mustaqbilatul qiblah, berdepan dengan kiblat. Engkau selalu masuk minum dalam kebun aku. Aku nak sadaqatun jariyah, aku nak sedekah jariah.
Sedekah jariah ni maksud apa? Sedekah jariah ni maksudnya wakaf. Orang-orang salah faham ni. Pasti dia dah jadi bahasa Melayu sedekah jariah ni. Sedekah jariah ni kita tak faham sedekah RM5, RM10, RM1000. Yang tu tuan-tuan sedekah biasa, sedekah tatawwu', sedekah biasa. Bagi duit. Yang ni sedekahun jariah ni sedekah yang mana jariah pahalanya. Pahalanya itu berjalan, takkan putus, tak berhenti selama mana benda tu ada dan manusia mengambil manfaat daripadanya, maka jariah amal perbuatan kita, jariah pahala kita berjalan terus amal kebajikan yang kita lakukan. Oh, ni sedekah benda yang paling suka. So kempen bersedekah ni, kempen wakaf. Tu wakaf. Tuan-tuan, satu kita katakan kempen yang sepatutnya dilakukan dan dilaksanakan, bahkan sedekah sekalipun, untuk menjayakan ekonomi orang Islam. Tapi orang tak fokus sangat benda ni. Orang kurang fokus sangat. Orang kira investment dekat sana, investment dekat sini, tapi dia kurang buat gerak kerja mewakafkan harta. Ini yang akan membantu menjana ekonomi orang Islam sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin apa yang saudara abang bangkitkan tadi, kita boleh tekankan isu kempen bersedekah. Kempen bersedekah, memberi. Dulu kita dah ada kempen yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ya. Jadi kempen memberi ini bukan sekadar tunggu hari Jumaat tabung masjid sahaja yang kita nak golongkan ke kiri dan ke kanan, ataupun bukan tabung-tabung di masjid sahaja, tetapi biarlah ia menjadi satu budaya umat Islam bersedekah. Dan sedekah yang paling tinggi martabatnya, sedekah benda yang paling kita suka, antaranya adalah dengan mewakafkan aset dan harta kita. Jadi jangan sampai pula kita bersedekah tu tuan-tuan dan puan sekalian sampai tak tinggal apa pada keluarga kita pun tak boleh juga. Nabi berpesan di dalam hadis, "Wathuluthu kathir." Yang mana sahabat Nabi ni nak bagi semua harta dia ke jalan Allah. Nabi kata tak boleh, jangan. Jangan, kata Nabi. Walaupun Abu Bakar, Nabi izinkan. Abu Bakar dia tak tinggal apa harta pada anak dia. Pasal apa tuan-tuan dan puan sekalian? Pasal dia yakini iman dia, diyakini iman kaum keluarganya. Tapi kita belum tentu kaum keluarga kita. Bila kita tinggal, mungkin kita akan meninggalkan kaum keluarga kita dalam keadaan kefakiran. Yang mana kefakiran ini tuan-tuan dan puan sekalian dekat dengan kemaksiatan. Bukan kata mesti orang buat maksiat, tak. Hak yang kaya pun masalah juga, buat maksiat juga. Tapi dibimbangi nanti tuan-tuan berlaku hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Nak sedekah pun ingat ada harta yang kita dah saving untuk anak dan kaum keluarga kita. Jadi kempen ni perlu diperluaskan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya tekankan soal wakaf. Kita ada contoh amanah raya kita dah ada dalam negara kita. Bilion tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harta orang Islam yang diletak di bawah seliaan amanah raya yang tak dituntut sampai sekarang. Sepatutnya daripada ni kita boleh kembangkan dan rancakkan ekonomi orang Islam. Demikian, wallahu alam, itu pandangan saya dalam isu tersebut. Last soalan. Itu dia. Ayo, bismillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Saya tak ada banyak masa untuk menjawab soalan tersebut, tapi saya cuba ringkaskan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia isu dan hal yang seperti ini sebenarnya bagi pandangan dan pendirian saya. Mungkin kalau orang kata saya jawab prejudis, sebab saya belajar di Saudi juga, saya belajar di Universiti Islam Madinah, BA saya. Tapi saya nak jelaskan juga di sini, tuan-tuan, saya melihat ia merupakan satu salah faham sebenarnya. Satu salah faham yang berlaku. Dia bukan soal, sekarang ni bila orang sebut soal Wahabi, di kalangan masyarakat kita umum melihat, pertama, tak baca kunut. Kedua, bismillahnya perlahan. Ketiga, tiada bacaan Yasin malam Jumaat. Keempat, tiada talqin di kuburan. Kelima, tiada majlis tahlil. Keenam, tiada sambutan Maulidur Rasul. Dan beberapa hal, bahkan ada pihak yang senaraikan sampai 70 ciri-ciri Wahabi, antaranya salat gerak-gerak jari, antaranya tak bagi perempuan bawa kereta, ini kerajaan Saudi lah. Dan salatnya tangannya di dada, kemudian bismillahnya perlahan, dan hal yang seumpama dengannya. Isu Wahabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
bagi pandangan saya, dia dua-dua pihak. Satu pihak yang dinamakan dan dilabelkan Wahabi ini satu masalah. Sebahagian daripada mereka pendekatan untuk menyampaikan ilmu. Dan satu pihak lagi, dia tak dapat gambaran tentang isu ini. Kerana ada sebahagian daripada orang yang tak bertanggungjawab, cuba mengapi-ngapikan dan cuba menimbulkan label-label tertentu untuk mempertahankan pendirian dia. Okey, saya bagi contoh. Contoh isu kunut. Kita ambil satu contoh yang kita cuba rungkaikan. Isu kunut. Kunut ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu khilaf. Bukan khilaf antara Wahabi tak Wahabi pun. Isu khilaf dalam 4 mazhab ni ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata kunut ini hadis tentang kunut, hadis yang lemah. Hadis Anas bin Malik yang mana di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, di mana Abu Ja'far Ar-Razi ini merupakan orang yang dikategorikan sebagai sayyi'ul hifz, hafalannya lemah. Jadi dia yang meriwayatkan tentang kunut subuh, maka hadis kunut subuh ni lemah. Timbul pula perbahasan, hadis lemah ni boleh pakai tak boleh pakai? Dalam mazhab Syafi'i kata hadis lemah boleh pakai. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah mengambil langkah kunut tu harus diteruskan, dan ia menjadi satu pandangan dan pendirian dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab hadis yang lemah boleh dan harus diguna pakai. Bagi ulama dalam mazhab lain pula, dia kata tak boleh, hadis lemah tak boleh pakai. Contoh Al-Imam Al-Bukhari tak boleh pakai hadis lemah. Al-Imam Muslim hadis lemah tak boleh pakai. Ishaq ibn Rahuyah tak boleh pakai. Ali ibn al-Madini, Yahya bin Ma'in, ini tokoh-tokoh ulama yang kata hadis dhaif lemah tak boleh pakai. Jadi di mana timbul label Wahabi, sedangkan Wahabi tak ada kaitan pun dengan perbincangan yang seperti ini. Dia pasal dia Saudi je, Mekah dengan Madinah ya. Kita pergi Madinah tak ada tu. Dan Madinah ni, Saudi ni, seperti mana yang kita ketahui, dimerdekakan oleh satu movement, gerakan yang dinamakan gerakan Al-Muwahhidun, yang mana kepala gerakan tersebut adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan bekerjasama dengan Saud. Saud ni siapa dia? Pengasas Saudi lah. Jadi dia masa dia nak buat JV, joint venture, kerjasama dengan Saud ini, dia buat perjanjian, antaranya bab agama aku pegang, bab pentadbiran Saud kau pegang. Bab agama Saudi mesti berpegang dengan mazhab bukan Wahabi, Hambali. Mazhab Hambali. Bab kunut ni apa semua, bismillah pelan tak pelan apa semua, ini mazhab Hambali. Jadi soal gerak jari ini semua, tuan-tuan, ada penghujaan pendalilan nas, cuma berbeza pendapat. Masalah dia pada hari ini pendekatan masing-masing. Satu pihak dia nak tegakkan pendapat dia, dia habis sesat semua orang, dia saja betul. Yang tu ada masalah. Hak belah sini sesatkan sebelah sana, hak sebelah sana sesatkan sebelah sini. Jadi isu ni takkan selesai, dan dia akan berterusan hanya kerana persepsi pada beberapa perkara. Kalau nak bedah satu persatu, mungkin masa ni bukan sesuai masanya, kena jemput sekali lagi ya. Minggu depan kita bahas bab kunut saja, minggu sekali lagi kita bahas bab tahlil saja, minggu sekali lagi bab talqin saja. Habis 70 orang kata tu kita boleh perbahaskan dan diskusikan secara ilmiah berasaskan pandangan dan pendirian semua ulama. Sebab nak bagi tahu dekat puan dan tuan-tuan sekalian semua, Muhammad bin Abdul Wahab ni dia langsung tak popular dalam fiqh, tak terkenal pun. Penulisan dia dalam fiqh pun saya ingat ada 1-2 sikit kecil lah, tak popular pun. Dia lebih dikenali sebagai tokoh yang memerangi syirik, yang duk pergi runtuh kubur-kubur dekat Saudi pada ketika itu, kubur sahabat-sahabat yang didirikan, dibina, kubur orang yang ditinggikan dan sebagainya, dia pergi perang. Sebab tu berlaku keributan. Sebab apa? Sebab isu ni. Dia tulis isu akidah, antara kitab dia yang kecil, Usul Thalathah, 3 landasan utama, yang mana landasan pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Landasan yang kedua ma'rifatuddin, mengenal agama. Landasan yang ketiga ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi saya tengok benda ni tak ada masalah apa pun.
Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid. Jadi ini semua kitab-kitab bersaiz kecil yang beliau tuliskan, yang beliau sebarkan pada ketika itu. Adapun tumahan ke atas beliau, kenapa berlaku tumahan? Sebab tuan-tuan, bila dia tetapkan mazhab Hambali sebagai mazhab utama di Saudi ketika itu, di sana ada ulama-ulama mazhab lain yang berkecil hati dan tidak berpuas hati dengan ketetapan tersebut. Antaranya mufti Mekah pada ketika itu yang bernama Syekh Zaini Dahlan. Dia mufti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab di Mekah pada ketika itu mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, mazhab Hambali ada, mazhab Syafi'i ada. Semua ni. Jadi semua bila Muhammad bin Abdul Wahab mai dia kata tak boleh, semua cancel, kita pakai mazhab Hambali saja. Jadi yang lain yang tak puas hati, maka keluarlah di sana tulisan-tulisan tentang gerakan dan movement Muhammad bin Abdul Wahab. Tak setuju dengan dia, ada yang mengkritik dia, berperang dengan dia dan sebagainya. So itu kesnya. Tuan-tuan, perang antara mazhab ni sebenarnya dah lama. Zaman Khilafah Osmaniyah Turki dulu, sebelum zaman Muhammad bin Abdul Wahab, dah berperang antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i sampai berbunuhan. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Nu'man ibn Thabit Abu Hanifah, tak. Mereka tak ada masalah pun, sikit pun tak ada masalah. Bahkan mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Imam Syafi'i belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Tak ada masalah pun. Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, belajar dengan Imam Syafi'i. Tapi masalahnya sebahagian pengikut-pengikut mazhab yang taksub. Sebab tu di zaman Khilafah Uthmaniyah Turki hingga berlaku saling berbunuhan, hingga berlaku penciptaan hadis palsu bagi mempertahankan mazhab masing-masing. Keluarlah hadis palsu tentang keutamaan mazhab Abu Hanifah, kesesatan mazhab Syafi'i. Apa dia? Ya'ti akhiruz zaman rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adarru ala ummati min iblis. Akan datang di akhir zaman lelaki yang bernama Muhammad ibn Idris, yakni Imam Syafi'i, lebih dahsyat ke atas umatku, lebih teruk daripada iblis. Siapa buat ni? Pengikut taksub mazhab Abu Hanifah. Dengar pula dekat mazhab Abu Hanifah, geng-geng pengikut dia ni, pengikut dia. Bukan dia dah selesai dah, tamat dah, dia meninggal dah. Pengikut hak taksub ni. Oi, depa buat tu. Tak apa, kita buat juga. Ya'ti akhiruz zaman, akan datang di akhir zaman rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa majus ummati. Akan datang di akhir zaman lelaki yang bernama Abu Hanifah, dia adalah majusi umat ni. Majusi tu. Dia pukul hak tadi kita lebih teruk pada iblis, yang ni dia pukul majusi tu. Tuan-tuan, ini realiti yang berlaku. Jadi sebab tu saya katakan, dalam konteks negara kita yang dah ada budaya dia, yang dah ada cara dia dan sebagainya, pendekatan itu memainkan peranan penting untuk melunakkan keadaan. Jika kawan ni pitengnya, ada pula pihak ni, jadi Wahabi ni semua ISIS adalah terorisme, mereka ini pemikiran dia habis. Oh, yang ni pun masalah juga. Dia kata pasal ISIS tu duk baca buku-buku tulisan Ibnu Taimiyah, tulisan Muhammad bin Abdul Wahab tu, Abu Bakar Al-Baghdadi, toke apa ni, ketua ISIS, IS. So, kalau lagu tu dia baca Quran, takkan Quran sesat. Jangan buat kerja lagu tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang dia baca Quran juga, takkan Quran tu salah. Quran tak salah. Yang salah tu dia. Dia baca buku Ibnu Taimiyah, dia baca buku Muhammad bin Wahab, dia baca buku ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi semua ni tak salah. Yang salah dia, pasal dia dah baca dalam keadaan yang salah. Salah pemahaman dia, salah penjelasan dia. Itu yang betulnya. Tapi jangan kita sampai satu ketika sampai nak mempertahankan pendirian kita dengan menyesatkan orang lain. Tak boleh. Islam tak mengajar sedemikian rupa. Sebab tu seruan yang terbaik pada hari ini adalah seruan berbalik kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah berasaskan apa? Bukan literal, bukan buka Quran, buka hadis. Lagu ni kita beramai, jom. Tak. Quran dan Sunnah kita nak kena faham. Siapa yang paling faham tentang Quran dan Sunnah? Nombor satu, sahabat Nabi. Ustaz nak ikut sahabat Nabi macam mana? Tengok ulama-ulama yang ajak kita ikut sahabat Nabi. Antaranya ulama 4 mazhab yang popular. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mana boleh kita ketepikan ulama? Sebab tu hari ni kalau orang kata tolak ulama, kita pegang Quran Sunnah saja. Yang ni dia mental. Ni tak apa nak sihat sikit, mungkin demam kepialu ke apa ke.
tuan-tuan dan sekalian. Tak boleh tolak ulama. Mana mungkin tanpa ulama adalah jambatan untuk kita memahami nas. Tapi jangan kita jadikan, minta maaf sikit lagi, kita jadikan benda yang kita tak pernah tengok, benda yang kita tak pernah dengar, tu Wahabi, tu sesat, tu tak boleh lagu tu. Contoh gerak-gerak jari. Orang kata apa ni hang main gerak-gerak, dia jentik, dia kepok jari ke mana? Gerak. Kawan tu pun gerak cara yang betul ya kalau nak gerak. Ni hang pi ketang pukul lutut tu. Apa masalah juga. Hobi kona kiri kanan. Kawan tu duduk sembahyang tepi duduk tengok. Tak khusyuk orang. Nak gerak-gerak dengan cara yang berasaskan hadis Nabi. Memang disebut di dalam hadis. Walaupun hadis tu dhaif, lemah, tuan-tuan dan puan-puan, dikatakan lemah. Ada juga yang ulama yang mengatakan hadis itu hasan, boleh diguna pakai. Apa dia hadis tersebut? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrik sababatahu wa yad'u biha thumma yaqul la hiya ashadu 'ala syaitan min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan jari telunjuk Nabi. Kemudian Nabi berdoa dengannya, dan kemudian setelah salat Nabi bersabda, gerakan itu lebih dahsyat pukulannya ke atas syaitan daripada besi. Jadi ada kata pula di sana ada hadis dalam Sahih Bukhari, asyar, Nabi hanya mengisyaratkan. Okey, tak apa, nak ambil yang tu pun ambil. Kalau nak buat dua-dua, kadang-kadang gerakkan, kadang-kadang berisyarat pun boleh. Kalau nak kata gerak, maksud isyaratkan itu adalah menggerak-gerakkan pun boleh. Kalau nak kata hadis ni gerak-gerakkan ni agak lemah, nak ambil hadis yang paling sahih pun terpulang. Tapi janganlah bila ada orang tak gerak kita pergi, hai, apa hang ni tak gerak ni? Kalau ada orang gerak, apa hang ni main-main salat gerak lebih daripada 3 kali? Tak boleh gitu, tuan-tuan. Dan cara gerak pun kena betul, tak boleh berlebihan. Dia kena belajar. Jadi kita pun amal dalam diri kita, jangan mudah untuk menghukum sesuatu yang kita aku tak pernah tengok bererti salah. Tak. Saya kurang ilmu, kita semua kurang ilmu, kita semua mungkin lebih berilmu daripada saya. Jadi kita pakat share seorang sikit. Aku tak pernah tengok lah benda ni. Ada tak jumpa kat mana-mana? Ada tak mana-mana ulama sebutkan? Ada tak mana-mana ulama buat? Amalkan sikap seperti itu. Ini yang akan menciptakan keharmonian dalam masyarakat. Kalau tak masing-masing duk kira sangka buruk dengan orang ya. Kawan ni tak bagus, kawan ni tak bagus, kawan ni teruk, kawan ni bid'ah. Habis. Tuan-tuan dan puan sekalian, rosaklah masyarakat kita. Jadi saya kira cukuplah setakat itu dulu tuan-tuan, sedikit pengisian ringkas, tazkirah ringkas daripada saya, peringatan untuk diri saya dan kita semua. Terlebih terkurang terkasar bahasa saya mohon maaf tuan-tuan sekalian. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.